Panglima pergi membajak ke tanah rata senja pulangnya. Datuk Panglima. Semestinya Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita. Mestilah Tunku Abdul Rahman. Dulu yang memang zaman-zaman masa ada British, Jepun semua, tak silap Mak Kilau, Dor Said, Tok Janggut. Paling penting yang betul-betul yang membuatkan kita termaktubnya kita merdeka pada tarikh 31 Ogos 1957 adalah Tunku Abdul Rahman. Assalamualaikum bang. Ya. Nak tanya, abang kenal tak Tan Sri Husin tu siapa? Tan Sri Husin? Tak. Tan Sri Husin. Tan Sri Husin? Tak kenal lah. Tak kenal. Tak kenal. Abang ni handsome ni. Kenal tak Tan Sri Husin? Apa? Tak kenal juga? Tak kenal. Okey. Terima kasih bang. Okey. Okey, Assalamualaikum bang. Okey bang, saya nak tanya bang sejauh mana abang mengenali Tun Tan Sri Husin? Siapa tu? Tan Sri Husin? Tak. Tan Sri Husin. Tan Sri Husin? Cina mana? Tak kenal. Tak kenal ya bang? Okey. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum bang. Bang, nak tanya bang abang kenal tak Tan Sri Husin tu siapa? Tan Sri Husin? Ya Tan Sri Husin. Tak kenal lah bro. Tanya abang tu Masuk. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum bang. Okey, abang tengah study Okey bang, saya nak tanya abang, sejauh mana abang mengenali siapa itu Tan Sri Husin? Tan Sri Husin. Ya saya. Setahu saya dia anak pada Tan Cheng Lock. Betul ya. Dia mentua parti sendiri. Pasukan yang Tan Cheng Lock. Betul. Lepas tu dia membawa perubahan pada parti sendiri. Saya setakat itu Okey, itu je lah Saya pernah melihat cerita Hati Malaya. Filem ada cerita gambar tentang Tan Sri Husin. Okey. Peranan dia dalam masyarakat pada masa lalu. Okey. Terima kasih bang Okey, asal Kat blog MIC dan kita terjam bilik bandar kosong untuk tanya sejauh mana mereka mengenali siapa tu Tan Sri Husin. Jom. Bilik dia kosong. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Tengah study. Okey bang, kita nak tanya Okey, apa abang kenal tak Tan Sri Husin tu siapa? Apa? Dia siapa? Ada Facebook bang? Tan Sri Husin? Tak kenal Tak pernah dengar? Allah, betul cerah. Terima kasih bang Okey, ni abang lagi seorang ni. Assalamualaikum bang. Okey bang, kita nak tanya abang abang kenal tak Tan Sri Husin tu siapa? Tan Sri Husin. Ingat Tan Sri Husin? Tan Sri Husin betul tu? Tak pernah nampak. Tak pernah kenal? Langsung tak pernah dengar nama dia? Okey. Itu apa? Tak kenal langsung bang? Tak kenal tak apalah bang Sampai tak seorang pun yang kenal. Okey, itu saja. Tun Tan Sri Husin dilahirkan di Melaka pada 21 Mei 1916. Beliau berasal dari sebuah keluarga Cina pertama yang tinggal di Melaka. Oleh itu, beliau fasih berbahasa Melayu. Beliau adalah anak kepada Tun Tan Cheng Lock dan Yo Yok Nyo. Bapanya telah menghantar belajar di sekolah perempuan iaitu Sudaim Girls School. Sekarang, sekolah ini dikenali sebagai Sekolah Tinggi Metodis. Tindakan bapanya menghantar ke sekolah ini bertujuan agar Tan Sri Husin tidak terpengaruh dengan budak lelaki yang nakal. Tan Sri Husin adalah seorang pelajar yang cerdik dan selalu mendapat keputusan yang cemerlang dalam setiap ujian. Beliau seterusnya melanjutkan pengajian di Raffles College, Singapura dan salah seorang pelajar yang aktif dalam sukan
khususnya pasukan hoki. Seawal umur 19 tahun, beliau telah menghidapi penyakit batuk kering dan telah dihantar ke Switzerland untuk menjalani pembedahan. Pada tahun 1938, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang undang-undang di England dan lulus dengan memperolehi kelas pertama kepujian. Bagaimanapun, Perang Dunia Kedua tercetus menyebabkan beliau terpaksa kembali ke tanah Melayu. Beliau telah bekerja di ladang bapanya sebagai seorang penyelia. Bapanya mahu beliau mempelajari pengurusan ladang. Apabila Perang Dunia berlaku, tentera Jepun telah menyerang tanah Melayu. Tentera Jepun telah memusnahkan dan menguasai kepentingan British di tanah Melayu. Tan Siew Sin dan orang Cina yang pro-British merasakan tidak selamat dan telah berpindah ke India. Semasa di India, beliau telah bertugas dengan Kementerian Peperangan Ekonomi, Ministry of Economic Warfare. Tugas utamanya ialah mengembara ke seluruh India. Kesempatan ini, beliau telah menyaksikan penderitaan rakyat India semasa pemerintahan British. Di samping itu, beliau telah menyaksikan perjuangan pemimpin-pemimpin kebangsaan seperti Gandhi dan Nehru. Apabila perang tamat pada 1945, beliau sekeluarga kembali ke tanah Melayu dan membantu keluarga meneruskan perniagaan. Rentetan itu, beliau telah mengambil keputusan untuk bergiat aktif dalam politik. Bagaimanapun, hasrat terhalang apabila bapanya beranggapan bahawa Tan Siew Sin masih muda untuk berpolitik. Bapanya juga mahu Tan Siew Sin mengurus dan menumpukan kepada perniagaan keluarganya. Beliau berkahwin dengan Lim Cheng Nio pada 8 Februari 1947 dan dikurniakan 3 orang anak. Pada tahun 1948, beliau telah dilantik sebagai seorang anggota Badan Perundangan Persekutuan. Pada masa ini, beliau juga aktif dalam Kelab Loteri Melaka dan memegang jawatan sebagai presiden kelab tersebut. Pada masa itu juga, aktiviti komunis amat membimbangkan ketenteraman tanah Melayu. Mereka yang pro-British akan dibunuh oleh komunis. Tan Siew Sin juga aktif dalam Independence Malaya Party (IMP) yang ditubuhkan oleh Datuk Onn Jaafar. Dalam pilihan raya 1952, IMP telah mengambil bahagian tetapi berjaya memenangi 1 kerusi dari 12 kerusi dipertandingkan. Pilihan raya umum telah dimenangi oleh Parti Perikatan Diwakili UMNO dan MCA. Oleh itu, yang membuktikan bahawa IMP tidak mendapat sokongan ramai. Tidak lama selepas itu, Tan Siew Sin telah berkenalan dengan pemimpin UMNO seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Dr. Ismail. 2 tahun kemudian, beliau telah bekerja sama dengan Parti Perikatan, malah menjadi bendahari Parti Perikatan dari 1958 sehingga 1965. Dalam tahun 1956, kerajaan British bersetuju memberikan kemerdekaan ke atas tanah Melayu. Pada masa itu, Tan Siew Sin mencadangkan kepada pemimpin UMNO agar memberikan taraf kewarganegaraan kepada orang bukan Melayu. Cadangan tersebut telah diterima selepas beberapa perbincangan dengan pemimpin UMNO. Tan Siew Sin adalah seorang pemimpin yang berkebolehan dalam pentadbiran. Oleh itu, beliau telah dilantik menjadi Menteri Perdagangan dan Industri oleh Tunku Abdul Rahman sebelum merdeka. Kemudian, beliau dilantik sebagai Menteri Keuangan selama 15 tahun bermula tahun 1959. Raya bagi Seychelles dan orang asing pertama dalam sejarah British menjadi pengurusi Suruhanjaya Perlembagaan. Tan Siew Sin adalah pengurusi Persatuan Parlimen Commonwealth daripada tahun 1970 hingga tahun 1971. Bila Tun Tan Cheng Lock meninggal dunia pada tahun 1960, beliau telah mengambil alih sebagai Presiden MCA. Beliau bersara sebagai Menteri Kewangan pada tahun 1974 atas sebab kesihatan yang serius. Beliau dilantik sebagai penasihat kewangan untuk Kerajaan Malaysia. Beliau
jawatan tersebut sehinggalah meninggal dunia pada 18 Mac 1988.